Dimulai berapa hari ini? Ada siapa-siapa yang teringat tak? Ayat 27 hari ini, Ustaz. 27. Ya, 27. Recap sikit ayat 26 tu ya. 26. Ya. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Okey. Mereka mendapat bukan, tak tahu bagaimana perhitungan mereka. Okey, dah boleh mula? Silakan Ustaz. Okay, dah ada recording dah baca, dah buka majlis pun semua dah, dan FB pun dah live pun semua. So alhamdulillah kita boleh mulakan kita punya perbincangan surah Al-Haqqah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi memberi ruang dan peluang untuk berkongsi surah Haqqah. Kita akan bermula pada ayat 26 pada hari ini. Minggu yang lalu, ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Orang yang menerima, bagi siapa-siapa yang menerima kitabnya daripada tangan kiri. Perkataan siapa-siapa tu, man, tu perkataan yang mengerikan. Tak kira dia siapa, apapun kedudukan dia, dia raja waktu di dunia, atau dia tukang sapu waktu di dunia, atau dia hanya pencuci pinggan waktu di dunia, atau dia penguasa besar waktu di dunia. Wa amma man, siapa-siapa sahaja ada potensi untuk menerima kitab dari tangan kiri. Cuma yang kita nak tahu, apa yang dia buat sehingga dia layak terima kitab dari tangan kiri. Malah ketika dia menerima kitab dari tangan kiri, apa dia kata? Ya fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku. Walam adri ma hisabiyah. Dia bukan sekadar mengharapkan kalaulah dia tak dapat kitab tu, tetapi dia sambung dengan pernyataan seterusnya, dan aku tidak tahu apa hisab terhadap diriku. Itu yang pertama. Aku tidak tahu apa yang bakal terjadi pada diriku. Walam adri ma hisabiyah. Ataupun satu sudut yang lain, ini kesilapan besar manusia yang layak menerima kitab dari tangan kiri. Walam adri ma hisabiyah bermaksud aku tak sangka hari ini pasti berlaku. Mereka langsung tidak menyangka, tidak tahu yang mereka akan diberikan kitab amal mereka dari tangan kiri, atau mereka pasti akan diberikan kitab amal. Terutamanya mereka yang tak percaya pada hari kebangkitan, tidak percaya akan adanya
timbang amal, tak percaya tentang wujudnya kitab-kitab ini bakal diberi dan dibaca. Jadi bila dia tak percaya dari dunia, maka dia tak bersedia. Bila dia tak percaya, maka dia tak bersedia. Semalam saya berkongsi dengan jemaah lelaki. Jemaah lelaki dekat surau tentang surah Nur tu. Ayat-ayat yang menggerunkan. 3 option yang Allah beri. Dan surah Nur, Allah beri kita 3 option. Surah Nur surah keberapa? Surah 24. Kan Allah beri kita 3 option bermula daripada ayat yang ke-13, 12, ayat ke-12. Option pertama, ketika kita dengar perihal tentang manusia lain, pertama, kita perlu sangka baik. Option yang kedua, kita minta orang yang bawa berita tu, bawa cerita tu, datangkan 4 orang saksi. Itu option kedua. Option yang ketiga pada ayat yang ke-16. Ketika kita dengar cerita-cerita tentang aib manusia lain, tentang peribadi manusia lain, tentang orang lain, kita dengar orang mula nak mengumpat, maka kita terlebih dahulu menghalang dengan mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tak patut untuk kita cakap macam ni. Tuan-puan, option atau pilihan yang Allah beri ini hanya boleh dilaksanakan kalau kita benar yakin bahawa setiap perbuatan kita, setiap tutur kata kita, setiap perilaku kita dicatat di buku amal. Jika tak ada ingatan terhadap benda itu, kita akan buat semahu kita. Malah lebih dahsyat daripada itu, kita boleh menganggap bahawa apa yang kita buat tu kecil dan ringan. Wa tahsabunahu hayyina. Mereka menyangka apa yang mereka buat, cerita-cerita yang mereka datangkan itu kecil, ringan bagai di angin lalu, insignificant. Punya ringanlah kita menganggap cerita-cerita manusia ini. Pagi kita cerita, tengah hari kita dah lupa. Kan? Kalau dekat Malaysia ada 222 ahli parlimen, kita pilih 1 orang 1 hari. Habis 3/4 hari dalam setahun tu, kita cerita pasal orang je. Itu ahli parlimen, belum cerita pasal mak mertua, belum cerita pasal kita punya suami, belum cerita pasal anak kita, belum cerita pasal jiran sebelah. Semua cerita-cerita manusia yang kita jaja keburukan mereka, kita menganggap itu sebagai ringan. Wa tahsabunahu hayyina. Bayangkan setiap butir bicari itu dicatat dalam kitab kita. Berat ke tak? Berat. Sebab tu Allah kata wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah benda itu sangat besar. Di sisi Allah benda itu sangat besar. Maka tiba hari pembalasan, mereka punya alasan walam adri ma hisabiyah. Kami tak pernah menyangka bahawa wujudnya hari pembalasan macam ni. Sehingga tercatat begitu detail. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kat mana? Surah Kahfi. Sekecil-kecil perkara sampailah ke perkara paling besar, tidak terlepas daripada catatan itu. Malah dia terus-menerus meraung dan berkata, ya laitaha kanatil qadiyah, ayat 27. Baik aku mati je lah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dulu sebagai pemutus. Kan bagus kalau aku tak bangkit. Tuan-puan,
kita buka TV, kita dengar berita yang tak menyenangkan. Kan kita rancang besok nak pergi piknik. Kita rancang besok nak pergi piknik. Dah packing semua dah siap dah. Tiba-tiba bila terbuka berita, pantai yang kita nak pergi itu tutup. Sebab dijangka ombak besar, berbahaya kepada bot-bot kecil. Belum habis berita itu dibaca, kita tutup TV. Kita tak nak dengar. Dengan sangkaan kalau kita tak dengar, benda itu tak berlaku. Itu level delusional manusia yang bila Allah turunkan Quran, dia tak nak percaya. Bagi dia, kalau dia tak dengar, benda itu tak wujud. Ya laitaha kanatil qadiyah. Akhirnya dia katakan, bagus kalau aku tak bangkit semula, terus mati je. Dan ini impian siapa? Yang tak bangkit pada hari kebangkitan. Impian siapa? Impian iblis. Kan iblis minta pada Allah, kan, panjangkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai ke hari kebangkitan. Itu impian iblis. Dia nak mati waktu hari kebangkitan. Sebab dia sendiri sedar dan takut dengan azab dan hisab yang bakal dia hadapi. Dan dia berharap semoga dia mati sebelum manusia dibangkitkan, atau waktu manusia dibangkitkan. Impian iblis daripada awal. Tapi sebab dia nak layan juga terasa dendam dia. Dia nak layan juga ego dia. Maka dia sanggup untuk hadapi. Sampai last resort dia, dia minta dipanjangkan umur sampai hari kebangkitan. Pun nak pusing juga tu. Sebab bila sampai hari kebangkitan, semua manusia akan bangkit, dia mati. So dia terlepas. Dia terlepas. Namun Allah Maha mengetahui. Malah Allah latifum bi'ibadihi. Allah sangat detail dalam menguruskan hamba-Nya. Allah jawab, okey, kau dipanjangkan umur ila yaumil waqtil ma'lum, sampai ke satu hari yang telah pun ditentukan. Allah tak jawab iya, tapi Allah kata sampai ke satu hari yang telah pun ditentukan. Tuan-puan, dia sama juga jawapan ataupun penerangan Allah berkaitan dengan angan-angan iblis, angan-angan manusia ini, sama macam kes tentera Abraha. Tentera Abraha. Kan Allah suruh tengok, Allah suruh kita tengok. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu melihat kami menjadikan impian-impian mereka, kait mereka, perancangan-perancangan rahsia mereka, fi tadlil. Kami hancurkan satu persatu. Fi tadlil, menemui kegagalan, dan kegagalan itu pada saat-saat akhir. Allah ada jawab pada iblis? Tak. Allah kata sampai satu waktu yang telah pun ditentukan. Bila tak tahu. Tapi iblis punya harapan bila? Hari kebangkitan. Harapan dia untuk mati bila? Hari kebangkitan. So, rupanya orang-orang yang bukan cuba,
Tak berusaha pun untuk mengingati hari pembalasan, hari kebangkitan. Hidupnya dibiarkan begitu ikut saja kehendak nafsu. Terasa nak minum bir. Terasa nak minum stout. Terasa nak berzina. Terasa nak berkapal. Tanpa memikirkan kita ada hari hisab, hari kebangkitan, hari diberikan buku amal. Maka ayat seperti ini perlu menjadi peringatan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kan bagus kalau aku tidak dibangkitkan. Baik mati. Bukan dulu waktu dia hidup dekat dunia, dia takut mati. Ketika Allah lalukan dia mati, sebelum dia mati, dia takut mati. Ketika Allah lalukan dia mati dan dia mati, kemudian dibangkitkan, diberi kitab, dia ingin pula pada kematian. Manusia ni macam mana? Kan pelik. Kejap nak mati, kejap tak nak mati. Kalau kita baca surah mana yang takut mati tu? Ingat ke tidak? Aku petik je ni. Surah takut mati. Surah Jumaah. Surah Jumaah. Ni, perangai Yahudi ni. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Oh, orang Yahudi, kalau engkau klaim yang kau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kan? Kaum pilihan Tuhan, the chosen people out of all humanity. In za'amtum annakum awliya'u lillah. Kalau engkau mengatakan yang korang ni wali-wali Allah. Diorang declare, diorang ni pilihan Tuhan, wali-wali Tuhan berbanding manusia yang lain. Maka fatamannaul maut. Impikanlah kematian. Dan wish for death. Impikanlah kematian. In kuntum shadiqin. Kalau benar apa yang kamu yakini itu. Kita takut mati sebab kita tak bersedia. Orang Yahudi takut mati sebab dia tak nak tinggalkan dunia. Beza alasan takut tu. Kita takut mati sebab kita tak bersedia. Malah bila kita tak bersedia, kita tak buat apa-apa pun untuk persediaan tu. Kita hanya takut. Itu peliknya kita ni. Tapi orang Yahudi, dia takut mati sebab dia sayang dunia ni, dia cinta dunia. Wala yatamannawnahu abada. But they will never wish for that because of what their hand have done. Suruh ingat mati, tak ada, tak nak. Nak mengimpikan mati pun tak. Selama-lamanya, wala yatamannawnahu abada. Selama-lamanya mereka tak nak mati. Kalau boleh hidup lagi 1000 tahun. Mereka takut sebenarnya sebab perangai hipokrit mereka. Kodon-kodon mereka pilihan Tuhan, tapi mereka tahu apa yang mereka buat merupakan jenayah terang-terangan. Malah surah ini ditutup berkaitan dengan harta. So rupanya orang yang bergelumbang dengan harta, dia ada potensi untuk takut mati. Ya, ada pengalaman pendakwah yang jumpa dengan orang-orang yang super kaya. Kita hanya melihat manusia yang kaya dalam hidup kita. Tapi jarang-jarang kita jumpa dengan manusia yang super kaya. Ialah punya super kaya, harga seluar dia 13,000.
Harga seluar, itu baru kain nak buat seluar 13,000. Ada yang harga samping 30,000. 200,000 pun ada. Ya, ada jenis manusia macam tu. Kita nak beli samping harga 100, 200, fikir dua kali. Ni kalau aku beli ni, aku tak dapat beli baju sepasang. Kita masih dalam pertimbangan tu. Kan? Berapa hari tu yang harga butang baju Melayu tu? Harga butang baju Melayu mahal. Kan? Harga butang baju Melayu 33,000. 33,000 harga butang baju Melayu, tuan-puan. Kau ada? Kau ada? Kita butang baju Melayu 80 ringgit pun ketar. Ketar nak keluarkan dari dompet. Ni lagi harga 30,000. Itu kaya ke apa tu? Ada jenis yang kaya terlajak ni tuan-puan. Sampai dia boleh tanya, ada tak cara untuk dia tak mati? Sebab dia rasa dia sayang nak tinggalkan dia punya meja makan harga ratusan ribu. Sebab dia dah renovate rumah dia cantik. Dia tak nak tinggalkan ni semua. Dia ada rasa sayang kot nak tinggalkan ni. Tu penyakit terlekat pada dunia tu. Gila macam Kak Syida nak balik Perak. Entah, aku pun tak tahu Kak Syida balik mana. Tapi anggaplah dia balik Perak. Singgah RNR, Tapah. Singgah RNR, Tapah. Dia nak balik tu, Taiping, ujung. Dia singgah RNR, Tapah. So, dekat RNR tu, sepatutnya kita buat apa dekat RNR? Kita, lepaskan hajat. Kalau dah masuk waktu solat, kita solat. Kalau lapar, kita makan. Kalau haus, kita minum. Tiba-tiba, sampai dekat RNR tu, anak Kak Syida yang bungsu, Abrar, iya ke anak dia yang bungsu? Ke itu yang kecil? Kan? Anak dia yang bungsu, dia kata, Ma, apa kata kalau kita buat rumah kat sini? Kan? Kita buat rumah besar, ada bilik air sendiri, ada bilik dan bilik air sendiri. Senanglah apa-apa hal. Kan? Rumah kat situ. Atau kita bina berapa tingkat? Mama nak 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat. Kita buat kat situ. Logik tak cara berfikir Abrar tu? Kan apa kita jawab? Kenapa kena buat rumah kat sini? Kita singgah sekejap je. Kan? Kenapa kita nak bangunkan sesuatu kat sini? Sedangkan kita singgah sekejap je. Begitulah gambaran yang Nabi beri pada para sahabat. Sedang mereka berjalan tengah malam, dia berehat sekejap, bersandar dekat pokok. Lalu sambil melepaskan lelah tu, Nabi teruskan perjalanan. Kemudian Nabi kata, kita hidup dekat dunia macam kita bersandar kat pokok tu tadi. Melepaskan lelah je. Untuk melepaskan lelah je. Sebelum kita nak sambung perjalanan yang jauh dan panjang ni untuk hari akhirat. Wow. Tapi sebab dia dah bina sesuatu untuk dunia, akhirnya dia tak bersedialah untuk akhirat dia. Dia bina sesuatu untuk dunia, apa lagi bahan yang tinggal untuk dia bina akhirat? Kan?
Sebab tu bila dia hidup tanpa memikirkan bakal dihisab, bakal terima buku catatan amal, dia tidak serius tentang perkara itu, maka dia hidup dekat dunia semahunya. Begitu. So ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Ma aghna, ghani kaya, cukup, aghna membantu. Ghani itu kaya, cukup. So aghna membantu. Dulu mereka rasa dengan duit boleh bantu apa yang mereka nak. Itu kan idea kita semua. Itu idea kita semua ni. Dekat TikTok ada tanya, apa hukum lelaki salam perempuan bukan mahram? Haram. Simple, haram. Bukan mahram. So idea kita semua ialah kita tak boleh hidup tanpa duit. Atau tanpa duit rasa macam nak mati. Kan? Sebab kita rasa duit tu boleh membantu kita. Kita rasa duit tu boleh membantu. Malah lebih dahsyat lagi, rasa tu kita bawa sampai dekat akhirat. Kita rasa kita perlu kumpul sesuatu supaya benda yang kita kumpul ni boleh selamatkan kita dekat akhirat. Oh, rupanya apa yang kita kumpul, material yang kita kumpul tidak membawa apa-apa nilai di sisi Allah. Saya tadi sementara nak tunggu kelas, tunggu dari 9.30 lagi. Tapi sengaja nak masuk pukul 10 sebab nak tepat pukul 10. Rupanya masuk 10:06. Hancur. So, bila tengok reel dekat Facebook tu, Mufti Meng dia pergi Dubai. Dia lepak dengan orang-orang kaya dekat Dubai itulah, naik cruise. Lepas tu antara dia punya khutbah ialah, antara dia punya peringatan ialah, dia kata 8 juta orang yang sedang duduk dekat sini ni, yang masing-masing ada, kita nampak tadi Rolls Royce, Bentley, kita nampak 2 juta punya harga McLaren. Semua tu kita nampak besar, gah, cantik dan menarik. Harga mahal kerana kita dekat dengan dia. Tapi bila kita jauh, kita naik kapal terbang, kita tengok ke bawah, apa yang kita nampak? Kita nampak semua kereta-kereta besar tadi tu tak ada nilai pun berbanding kereta-kereta lain. Kecil, kerdil. Dunia ni makin kita dekat, kita nampak dia bernilai. Tapi bila kita berada di akhirat, tuan-puan, dunia ni dah musnah. Apa nilainya? Apa nilainya? Tak ada nilai. Tak ada nilai. Siapa yang bagi idea kata kita tak boleh hidup tanpa duit? Apa? Syaitan. Itu bukan arahan Tuhan pun. Pandai-pandai kita je. Was-was yang disuntik oleh khannas. Syaitan tu. Supaya kita bergantung dengan wang, dengan duit, dengan harta. Mulalah kita rasa harta tu boleh bawa manfaat, boleh datangkan mudarat, kita sanggup bergaduh dengan adik-beradik. Sanggup pangkah memangkah dengan rakan sejawat. Selalu kita kata duit tak boleh bawa mati, tapi tak ada duit rasa macam nak mati. Kita sanggup bermasam muka dengan rakan sejawat.
Sebab apa? Sebab dia claim OT banyak. Kadang OT overtime, duit overtime jabatan ni terhad. 1 bulan beberapa orang dia boleh claim. Ada sebahagian boleh claim, sebahagian tak boleh claim. Yang tak boleh claim bermasam muka yang boleh dengan yang boleh claim. Ini semata-mata apa? Duit. Allah beri kita ujian duit. Akhirnya dia memecah belahkan kita. Walhal ini realiti. Ini haqqah. Ini realiti yang berlaku. Pada waktu itu, harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Ma'aghna anni maliyah. Apa yang kita boleh dapat daripada pernyataan orang yang dapat dari buku daripada tangan kiri? Masih lagi merasakan duit perlu? Tak ada duit rasa macam nak mati? Ceng. Ma'aghna anni maliyah. Dan cuba tengok ayat ini dia ada saktah. Dia ada sin kecil. Sin kecil. So cara bacaannya tu sama ada kita berhenti pada maliyah, ma'aghna anni maliyah. Kita berhenti situ. Kemudian sambung halaka anni sultaniyah. Ataupun kita sambung dua ayat ni. Tetapi dibatasi dengan saktah. Berhenti pada kadar 2 harakat, bukan 2 rakaat. 2 harakat, 2 rakaat, pengsan nak berhenti 2 rakaat. 2 harakat tak bernafas. Tanpa mengambil nafas. Ma'aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. So dia saktah. Dan 2 ayat ini saling sokong menyokong. Ada orang kaya, dia tidak berpada dengan kekayaan, dia nak kekuasaan. Dengan harta, dia tak berpada dengan harta, dia nak kuasa. Pertama, apa yang dia rasa di hari itu, di padang mahsyar, pertama dia rasa sia-sia sangat dia kumpul harta dulu tu. Yang kedua, dia masih rasa dia berkuasa. Dia masih rasa dia berkuasa. Dan itu jam. Itu jam. Apa yang berlaku? Halaka anni sultaniyah. Dia kata, kuasa aku dilucutkan. Dilucutkan. Halaka ni binasa, keadaan binasa yang tak boleh di-repair. Tu halaka. Kebinasaan yang melenyapkan. Tu halaka. So halaka anni sultaniyah. Dia rasa dia berkuasa. Tapi di mahsyar, kuasa itu direntak. Tak, dulu mereka ni orang hebat. Orang hebat. Alamak, kenapa Allah beri contoh mereka yang dapat kitab dari tangan kiri adalah penguasa. Orang hebat. Orang kaya. Semua ke? Boleh jadi. Allah tak sebut nilai majoriti minoriti. Allah sebut orang kaya yang ada kuasa.
So kita masih lagi berimpikan kalaulah aku kaya. Kita masih lagi letak dalam doa kita, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Tanpa kita mengambil kira risiko kalau kita jadi kaya. Katalah hidup kita sekarang tengah susah. Gaji ada tapi cukup-cukup sampai hujung bulan. Kalau kita pun doa, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Sedangkan sepatutnya kita mohon, ya Allah berikan aku kecukupan. Cukup bagaimana? Agar aku boleh bayar hutang. Kan, bolehlah anak aku merasa sikit-sikit. Sebab lazimnya kan kita melihat, kita membandingkan kehidupan kita dengan orang yang lebih senang. Cuba bayangkan, tak kala kita mohon kaya, lalu datang tawaran pada kita, datang email pada kita. Okey, aku bagi kau kaya, tapi dengan syarat kau sanggup tak terima buku daripada tangan kiri. Boleh macam tu Kak Liza? Aku bagi kau kaya, tapi risiko dia engkau terima buku dari tangan kiri. Mahu atau tidak? Atau engkau rasa cukuplah dengan kehidupan sekarang? Benda tu jangan diminta. Kita siapkan diri je. Kita siapkan diri bertakwa. Siapkan diri untuk tidak membazir. Siapkan diri untuk terus memberi. Sebab kalau kita layak pada pengetahuan Allah, Allah beri. Allah beri. Kan, selagi kita tak layak, kenapa Allah perlu beri sesuatu yang boleh merosakkan masa depan kita? Kan? Kita sendiri mengakui Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu dan bapa. So why? Kenapa Allah nak beri pada kita sesuatu yang boleh datangkan mudarat terhadap masa depan kita, terutamanya dapat buku daripada tangan kiri? Tak gitu? Setuju atau tak? Dan ini realiti yang Allah bawa. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sebab berisiko jadi kaya, dia nak berkuasa. Well, kalau boleh nak lalu tol tanpa bayar tol, berkuasa. Kadang van jenazah pun bayar tol. Atau tak bayar tol dah. Dulu diorang minta van jenazah tu tak payahlah bayar tol. Kesian ke orang tu, dah mati pun kena bayar. Kan? Dan ayat 29, Allah guna perkataan sultan. Sultan. Dia bukan hanya merujuk sultan-sultan tu, tak. Sultan adalah mereka yang ada kuasa. Sultan tu kuasa. Mereka yang ada kuasa, mereka ada kuasa dalam masyarakat. Kuasa bagaimana? Kuasa sorokkan beras. Kuasa sorokkan telur. Dia tak semestinya ada nama digelar YB, tak. Boleh jadi kartel-kartel. Kalau dulu tak pernah kita dengar tentang isu beras macam ni, macam tu. Tak ada. Sebab waktu dulu beras dimonopoli oleh siapa? Bernas. Bila hilang kuasa monopoli Bernas, gitu pula jadinya. Sampai ke tahap kerajaan, Perdana Menteri perlu cabar. Perdana Menteri yang perlu ugut dan cabar. Jangan sorok, kalau tak kami akan kejar. Apa ni? Apa yang sudah jadi dalam negara kita?
Kan? Malah mereka ni bukan sekadar ada kuasa. Mereka ditakuti. Mereka ditakuti. Sebab apa saja hajat mereka, orang dekat keliling akan pasti cari dan jadikannya realiti. Orang dekat keliling ni kelang kabut nak memenuhi kehendak mereka. Dulu Yapim pernah nak menawarkan jualan ikan murah. Waktu tu KPDN, HCP, dia buat kempen hapuskan orang tengah. Kempen hapuskan orang tengah. Lalu Yapim, dia pergi borong ikan daripada nelayan dan dia nak jual, cuba buat jualan murah dekat Putrajaya. Cuba nak buat jualan murah dekat Putrajaya. Kena. Kartel-kartel ikan ni pergi jumpa. Dia kata, kenapa perlu rosakkan harga ikan dekat pasaran? Kenapa perlu rosakkan harga pasaran? Sangat kita tak bantu orang dapat harga dengan lebih murah. Jangan tak tahu tuan-puan. Negara kita ni ada kartel. Ada yang jaga. Ada kartel daging. Ada kartel beras. Cuba tengok kartel telur. Beli ditanya, oh yo rugi yo. Tahu tak nilai rugi itu macam mana? Nilai rugi bagi manusia ni berbeza-beza. Katalah saya patut dapat untung RM10. Katalah saya jual, saya patut dapat untung RM10. Tapi saya dapat RM9.50. Saya rugi tak? Bagi kita itu masih untung. Tapi bagi setengah orang itu rugi. Patutnya dia dapat 10 tapi dapat RM9.50. So jangan percaya bila orang kata, ayo rugi yo. Itu bukan rugi. Kalau rugi, engkau patut dapat RM10 tapi kau kena bayar pula 50 sen. Itu rugi. Dia dah letak satu target, dia tak dapat capai target tu, dia sebutlah rugi. Sedangkan dia sudah sangat untung. Tapi itu kisah dulu. Kisah bila? Kisah waktu mereka di dunia. Sekarang dunia sudah hancur. Ceritanya sekarang, pada ayat ni, dunia sudah hancur. Tak tinggal apa. Siapa yang iktiraf kuasa mereka? Tak ada. Suatu surah Ar-Rahman, kan? Suratul Rahman, ada sebut tentang pengiktirafan ni. Mana surah Ar-Rahman? Ada sebut tentang pengiktirafan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kan, sebut tentang pengiktirafan. Allah tetap kekal dan punya kebesaran dan kemuliaan sewaktu manusia dan alam ini mati. Kan sebelum itu Allah sebut tentang kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dekat bumi itu binasa. Semua orang mati. Yang kekal siapa? Yang kekal ialah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Tuan-puan, kita dapat kemuliaan, dapat kebesaran, orang kurnia. Kalau macam kita, rakyat marhain, untuk kita dapat
darjat kebesaran perlu dikurniakan oleh orang yang lebih besar. Siapa? Sultan. Tapi itu jam dunia ni fana, hancur. Allah kata dia kekal mulia dan besar. Dia kekal mulia dan ada nilai kebesaran. Siapa yang beri Allah? Tak. Allah punya sifat kekal begitu. Zul Jalali wal Ikram. Dia tak berharap siapa pun. Tapi manusia-manusia jenis macam ni, yang tak pernah memikirkan akhirat, golongan kapitalis, mahu untung dunia, itu jam tak ada siapa yang mengiktiraf kuasa mereka lagi. Itu yang diorang kata, kuasa kami disentap, direntap. Dulu kami berkuasa dekat dunia. Sekarang kuasa kami telah binasa, telah musnah. Halaka anni sultaniyah. So, kedudukan mereka yang mulia di dunia sudah sirna. Tak ada lagi. Kerana apa yang berlaku, realiti yang berlaku, mereka bukan lagi berada di dunia. Mereka berada di alam lain, alam akhirat. Dan kalimah sultan, selain daripada kuasa, boleh juga diterjemah sebagai hujjah. Kalau dulu dekat dunia, dia punya, dia punya belit dan beri alasan tu pelbagai. Bila kata, kau sorok ke gula? Tak adalah. Ini sebab pemborong tak bagi. Dia punya belit. Kan ada dekat satu pasar raya, orang tempatan nak beli minyak. Beli minyak masak paket tu, tak ada. Orang tempatan cari minyak paket tu, tak ada. Dekat rak tak ada. So, sebab tak ada, dia ronda lah. Ronda. Bila time nak bayar, tiba-tiba ada sekumpulan warga asing. Dia selamba bawa minyak paket ni pergi bayar. Saya sebut warga asing, tak sebut mana-mana bangsa. Saya sebut warga asing je. Dia pergi, dia nak bayar, dia bawa paket-paket ni. Banyak beratur bersusun. Bila ditanya, diorang dah ambil dulu. Ya, waktu dekat dunia korang ada sultan. Korang boleh beralasan macam-macam. Korang boleh berhujah. Bagi yang pandai berhujah. Yang pandai berhujah boleh menang. Bawa ke mahkamah dunia, dapat hire lawyer yang bagus-bagus, boleh menang. Sebab pandai berhujah. Tapi di akhirat nanti, hujah itu tidak laku. Sebab dah ada buku. Sebab dah ada buku. Dahsyat tuan-puan. Dahsyat. Ada orang yang rasa dia kaya dan dia nak kuasa. Dan bila kaya, orang nak dengar kata dia, boleh berhujah. Kedua-dua sisi itu sudah tidak berguna di akhirat nanti. Dan ini bentuk kesalahan. Ini bentuk kesalahan yang dibuat di dunia hingga melayakkan dia dapat buku dari tangan kiri. Apa kesalahan dia? Dia tak sangka benda tu betul. Hisab buku amal ni betul. Dan dia tak pernah memikirkan pun. Malah sepanjang hidup dekat dunia, dia hanya nak hidup.
takut mati, tak nak tinggalkan dunia. Dan sewaktu dekat dunia apa dia buat? Dia kaya. Dan kekayaan dia disalahguna untuk kekal berkuasa. Patutnya kalau kaya buat apa? Kita kalau kita kaya, kita buat apa? Tak tahu. Sebab belum kaya je. Ha. Kalau Allah dah beri kita rasa cukup, kita buat apa? Yes, kita kongsi. Kita kongsi. Kalau kita rasa cukup dengan rasa cukup selamat, maka kita beri pula keselamatan pada orang. Kita rasa kita cukup sihat, maka kita kongsikan rasa sihat itu pada orang. Kan dah kita sihat, tapi kita bagi anak kita makan cikedis-cikedis. Mak kau seorang kena sihat ni. Kan? Kongsi, berkongsi. Kongsi rasa tu. Kalau kita dapat rasa kenyang, kongsikanlah rasa kenyang tu pada orang-orang yang tak mampu, orang miskin. Kita kongsi. Kita kongsi. Betul tu Kak Har. Sebenarnya, bila bab keuangan dalam Quran, memang Allah gandingkan dengan takwa. Memang Allah gandingkan dengan takwa. Dan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan keuangan. Kesalahan-kesalahan berkaitan dengan keuangan. Tak ada hukum dekat dunia. Tak ada. Melainkan hukum akhirat. Mutaffifin, hukum akhirat. 3-5 ayat je surah Mutaffifin tu awal berkaitan dengan kesalahan timbang. Selebihnya ayat tentang akhirat. Hukum riba, berperang dengan Allah dan Rasul. Tak ada sebut hukum riba 3 tahun penjara, 18 kali sebatan, tak ada. Sebab bila berkaitan dengan wang dan ekonomi ni, dia ada banyak ruang-ruang, loophole yang kita boleh ambil kesempatan. Senang. Lagi-lagi bab duit ni, senang kita nak pusing. Kita boleh datangkan report lain, yang kita buat lain. Senang sangat. Walaupun diaudit tiap tahun. Kan? Kadang kadar kita nak bagi tu dah diletakkan kadar. Kadarnya berapa? 300 satu kepala. Kita bagi 200 setengah. Baki RM50. Itu kita agih-agihkanlah sesama kita. Kan? Sama juga macam apa yang dibuat oleh Perancis terhadap Nigeria. Nigeria ke Algeria? Dia lebih kurang sama tu dekat Afrika Selatan tu. Apa yang Perancis buat? Dia tambat duit negara tu. Dia katalah duit negara tu nama dia A. So, kalau A nak duit, Perancis akan cetak duit negara A, akan bekalkan duit tu kepada negara tu. So, sebagai galang ganti, negara tu perlu bagi resources kepada Perancis. Kau nak duit kan? Okey, aku cetakkan duit kau. Kau ambil duit kau. Aku nak barangan daripada negara kau. Seolah-olah Perancis terpaksa beli untuk dapatkan. Yes, kertas untuk resources. Kau tunggu nanti. Tu zaman berzaman Perancis buat macam tu, kau tunggu. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah.
Sekarang negara-negara yang ditindas dulu, ratusan tahun dulu, 200 tahun dulu, contohnya negara mana yang ditindas oleh Britain. Hari itu ada dengar wawancara. Presiden negara itu diwawancara oleh wartawan daripada Britain. Dia kata sekarang ni negara tuan nak apa? Sekarang ni negara tuan nak apa? Pertama, sepanjang 200 tahun anda jadikan kami sebagai hamba. Kami nak compensation. Tolong bayar balik. Istana Buckingham tu kami yang bina. Yang korang dapat allowance tiap-tiap bulan tu, orang tak bekerja dapat allowance, dapat benefit tu, dapat benefit ni, itu semua hasil daripada negara kami. Kami nak korang bayar balik. 200 tahun diperhambakan. Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, tu Queen yang dah mati tu, Queen. Tu berapa lama dia hidup dan berapa generasi dia dah lalui. Dia hantar pasukan untuk menjarah negara-negara lain. Dan sampai ke tanah Melayu ni, bukan kerajaan British tahu yang sampai tanah Melayu ni. Syarikat Hindia Timur. Macam Proton pergi menjajah Amerika. Syarikat Proton pergi menjajah Amerika, buat undang-undang sendiri, orang Amerika kena patuh ikut peraturan Syarikat Proton. Tak tahu bila kita tuntut sesuatu pada kerajaan British, dia kata, bukan kami menjajah. Itu syarikat yang pergi menjajah korang. Yang korang pergi ikut diorang. Kenapa? Bukan tu sejarah kita. Dan selalu kita libatkan apa? Oh, ini kerajaan British. Bukan. Syarikat kot. Yang pandai-pandai ubah kita punya undang-undang. Nak ikut undang-undang Westminster. What? Ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Berapa banyak penindasan zaman berzaman. Dan kita sampai ke tahap apa? Hilang jati diri. Kita tak tahu sejarah kita. Sebab tu tuan-puan, ingatan terhadap hari akhirat ni penting. Kita nak diadili waktu tu. Kita nak benar-benar dapat pengadilan. Kalaulah kita rasa hari kebangkitan, hari akhirat, hari terima buku catatan amal ni sebagai secondary. Ada, tak ada, tak apalah. Wow. Itu something wrong somewhere pada kita punya iman. Itu something wrong. Kita nak dengan penuh yakin ada wujudnya hari ini. Supaya kita benar-benar nak diadili. Dengan ingatan kuat begitu, maka kita akan mula jaga diri. Kita akan mula jaga diri. Kita akan mula berwaspada. Kita akan mula jaga tingkah laku. Sebab ingatan tu kuat. Dahsyat tuan-puan. Dahsyat. Itu yang nama apa? Kan banyak nama Inggeris dekat negara kita ni. Carlisle Castle, Georgetown, apa lagi? Apa nama? Henry Gurney. Itu nama orang-orang asing yang bukan pun mewakili kerajaan dia yang datang kemari. Lalu kita abadikan nama itu disebut-sebut sepanjang zaman.
Jalan PL. Bukit Fraser. Wih, macam-macam tuan-tuan. Ya, dia boleh berhujah dekat mahkamah dunia. Tapi mahkamah di mahsyar, Allah mulakan dengan mereka terima buku dari tangan kiri. Sebab bila ingatan kita, kan? Bila ingatan kita terikat pada hari kebangkitan, hari dihisab, kita tak akan minta, ya Allah, aku tak apalah dapat buku dari tangan mana pun aku tak kisah. Ada nak macam tu? Ui, tak. Malah kita berharap, ya Allah, aku kalau boleh nak buku dari tangan kanan. Nak buku dari tangan kanan. Lalu kita mula berwaspada menggunakan tangan kanan kita. Tidak menindas orang. Kan, makan dan minum guna tangan kanan. Sebab bila tak berwaspada, apa berlaku? Kita akan lebih rela. Kita tak peduli pun kita makan dengan tangan apa. Kita minum dengan tangan mana. Kadang tengah-tengah makan, minum tangan kiri. Kan, tengah-tengah makan, minum tangan kiri. Minum tangan kiri. Ni minum dengan syaitan. Tapi kita tak peduli pun. Kita tak tahu nilai kanan dan kiri. Tapi bila datang ayat-ayat semacam ini, surah Haqqah terutamanya, maka kita akan lebih berwaspada. Ada beza besar antara keperluan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Gitu. So, selepas itu, apa lagi Allah sebut? Khuzuhu faghullu. Tadi, dia baru dapat buku. Sekarang, tindakan seterusnya. Dapat buku ni dah tengah meraung-raung. Bermonolog, cakap dengan diri sendiri. Ada dia nak kongsi dengan orang lain? Oh, memang taklah. Kalau yang dapat dari tangan kanan tu, apa dia buat? Oi, baca buku aku. Tapi dapat dari tangan kiri. Dia nak kongsi dengan orang lain? Tak, dia menyesali tindakan-tindakan dia semasa dekat dunia. Sedang dia meraung-raung dan menyesali. Sedang dia meraung-raung dan menyesali. Jeng-jeng-jeng. Allah perintahkan. Khudhu. Tangkap. Khudhu. Pegang. Khudhu. Berkas dia. Fa. Kemudian. Khullu. Rantai. Bukan hanya tangkap, tapi Allah suruh rantai. Dalam sini, Allah skip soal jawab. Kenapa? Tak perlu cerita panjang-panjang. Dapat buku dari tangan kiri dah tak ada harapan. Dapat buku dari tangan kiri tu dah tak ada harapan dah. Tak payah nak mengharapkan apa-apa. Korang akan diberkas. Jangan risau. Ditangkap dan diberkas. Kan, kadang kita, tuan-puan ada tengok ni ke? Polis Evo. Polis Evo. Ke memang jenis tak tengok wayang? Aku pun tak tengok lagi. Tapi dekat Netflix ada. Polis Evo 1, Polis Evo 2. Sekarang masuk yang ketiga. Kan? Cuba bayangkan situasi pesalah-pesalah. Pesalah-pesalah ni ditangkap polis. Diserbu. Kan? Waktu dia ketua tu, tengah-tengah diorang lari, apa arahan ketua? Tangkap! Khudhu! Tangkap! Khudhu! Tangkap! Tu arahan. Bentuk arahan. Dahlah dia tengah bermuram durja. Diherdik pula suruh tangkap macam tu.
Kan bila diserbu tu tangkap. Tu bentuk penghinaan. Sebab bila nak ditangkap ni diorang akan mula larikan diri. Ada yang terjun tingkap. Ada yang sanggup berlari. Dan proses penangkapan ni, adakah dengan proses lemah lembut, datang elok-elok, saya nak tangkap awak tahu. Awak bersedia ya? Ada macam tu? Memang taklah. Saya nak tangkap awak ni, awak bersedia tahu? Tak ada. Khudu, tangkap. Berkas. Dia dah tak tunggu dah kita habis nangis ke belum ke, tak ada. Terus tangkap. Dahlah dihina, dapat kitab dari tangan kiri. Kemudian dapat arahan pula, diberi arahan untuk tangkap. Dan kejap. Dia dapat kitab dari tangan kiri. Dan kemudian dia dapat arahan ditangkap. Kenapa perlu arahan tangkap tu? Orang tu nak lari ke mana? Kan? Berdiri kat masyar tu boleh lari ke mana-mana ke? Kan ya Allah beri cabaran pada manusia dan jin. Ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Kalau kau sanggup keluar tembus dari kawasan langit dan bumi, jin kalau kau sanggup terbang tembus menembusi langit, atau manusia kalau kau sanggup korek bumi ini tembus untuk lari, cuba. Fanfuzu. Cuba. Allah beritahu macam tu. Surah Ar-Rahman 33. Kau nak lari. Kalau orang tu tak mampu nak buat apa-apa, orang tangkap. Macamlah dilarikan ke mana-mana. Tak ada. Tapi diarahkan juga tangkap. Itu bentuk penghinaan. Depan semua manusia yang sedang menyaksikan, terutama yang menyaksikan waktu itu siapa? Mereka-mereka yang pernah ditindas. Mereka-mereka yang pernah ditindas. Puji tuan-puan. Kadang kita tak rasa kita ditindas, dizalimi. Tapi ketika Allah bentang semuanya nanti di mahsyar, kita akan sedar, selama ni kita patut layak dapat begini dan begini, rupanya hak kita dinafikan. Dan kita baru sedar, begitu rupanya. Baru kita lihat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang akan tangkap? Surah Surah Al-Alaq ada sebut tentang Zabaniyah. Kan sanada'uz Zabaniyah. Kami akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah ni siapa? Macam FRU macam itulah Zabaniyah. Dan pada ayat yang lain ada sebut tentang bilangan mereka 19. Malaikat Zabaniyah tu bilangan dia 19. Kalau cuma kata 19, tak sebut 19 ketul ke, 19 helai ke, tak sebut. Mana tahu 19 kampung ke, atau 19 pasukan ke, tak tahu. Tapi Allah sebut 19 dia. Dan selepas ditangkap, fahullu, tengkuk mereka akan dirantai, dibelenggu. Kalau penjenayah di dunia, lepas ditangkap, dia akan digari. Tapi hullu,
Ghullu itu rantai di tengkuk. Itu akan dirantai di tengkuk. Why tengkuk? Diorang nak lari ke mana? Kenapa perlu rantai? Diorang nak lari ke mana? Campak terus ke neraka tak boleh. Kena perlu pakai rantai-rantai macam tu ke? Apa simbolik rantai? Kan macam anjing. Yes, nilai hamba. Hamba. Kan kalau zaman perhambaan tu, orang-orang tu dirantai. Tengkuk, kaki, tangan supaya tak lari. Dirantai. Sebab seperti mana mereka buat pada manusia, begitu juga Allah akan balas pada mereka. Dirantai. Dan kalau dia satu grup, dia akan diikat bersama. Satu kumpulan akan diikat bersama. Jangan risau. Kalau kita dengan member kita satu kepala menindas orang lain, kita mungkin bersebelah-sebelah nanti. Dekat mahsyar. Itu dalam surah Az-Zumar. Kan grup Zumara. Kemudian summal jahim sallu. Kemudian bakarlah dia di dalam neraka. Dan di sini Allah perkenalkan nama neraka yang layak bagi mereka. Neraka apa? Neraka Jahim. Jahim, kata akar dia Jahmun. Jahmun. Jahmun ni apa? Mengintai. Gambaran Jahmun ni macam mana? Binatang buas yang sedang mengintai mangsa dia. Binatang buas yang sedang mengintai mangsa dia. Dan bila sebut mengintai tuan-puan, ada tempoh masa ke neraka ni mengintai? Sekejap, macam mana aku punya soalannya? Adakah bila sebut Jahim dengan kata akar dia Jahmun mengintai ni, kenapa neraka perlu mengintai orang tu pada waktu tu? Sebab dia waktu tu neraka sudah berada di depan mata, bukan lagi dalam bentuk mengintai. Tak gitu. Tak sabar boleh jadi, bersedia untuk menerkam boleh jadi, tapi mangsa tu, bersalah tu tak boleh lari ke mana. Dia tak perlu mengintai pun waktu tu. Basically kan, tak perlu mengintai pun. Dia memang akan dicampak ke neraka. Itu sebab kita hanya gambarkan neraka mengintai di padang mahsyar. Pernah tak kita terfikir neraka sedang mengintai kita di dunia? Kita buat satu kesalahan, neraka sudah pun mengintai. Okey, kau tunggu. Kau tunggu sampai masa ini nanti. Aku akan terkam. Bayangkan neraka. Digambarkan neraka sedang mengintai kita di dunia. Itu nama Jahim tu, mengintai. Sallu, bakar.
peringatan terhadap hari akhirat tu benar-benar menyelamatkan kita. Kalau kita beringat dan bersedia, beringat dan merubah. Dan bila sebut bakar, kan minggu lepas, 2 minggu lepas, Ustaz dan apa nama, neraka itu, dia kepanasannya boleh dirasai daripada jauh sekian-sekian ribu tahun punya perjalanan. Kan? Orang tu berada jarak 70,000, berapa ribu tahun punya perjalanan, boleh rasa panasnya bahang api neraka. Bukan dekat dunia Allah dah beri tester. Matahari tu berapa jauh dari bumi? Rasa tak bahang dia? Rasa. Neraka tu digambarkan lebih panas dari matahari dengan jarak punya jauh daripada matahari yang kita ada sekarang. Pun boleh rasa bahang dan kepanasannya. Ustaz terkeluar. Bateri habis ke? Tak. Tunggu jap. Aduhai. Ustaz. Ustaz tak cakap menurut pun nak mohon undur diri pun. Allah Allah, tengah climax ni. 11.30 auto IC Belum. Belum 11.30. Lagi 6 minit. 6 minit auto IC. Allahu Akbar. Bateri habis kot. Ya, quick kan? Selalu macam tu bateri habis, kita tak sedar pun. Tak sedar. Hmm. Tapi tak bateri habis kot. Kita tengah excited ni. Kita tengah excited melapor benda. Aduhai. Itulah. Hari Ada ni rezeki kita dapat satu keywords dia. Setiap kali kita melakukan dosa-dosa, bahawasanya neraka sedang mudah mengintai-intai kita. Aduh. Dosa ni senang je nak buat. Salah sikit cakap hal orang pun dah jadi dosa. Peringatan tu Itulah kan. Itulah tak cerita pasal ni kan Jahim ni. Ingat gitulah. Ingat gitulah. menunggu untuk diterekam. Mana Ustaz? Ustaz tak respon pun. Kejap. WhatsApp pun tak balas. Rasanya kot bateri dia kau kot. Bateri mati kot. Pasal tadi buka laptop awal kan. Kan 11.30 dah masuk. Dah ready kan. Excited. Mana Ustaz? Kita tunggu kejap lagi kot ada. Dia tahu rezeki kita sambung sikit lagi tu. Hilang di alam maya. Terus senyap pun. Tak tahu pergi mana lah. Handphone pun last seen 10 minit tadi.
Kak Syida ada WhatsApp Ustaz. Ustaz tak balas pun. Ustaz pun tak seen. Agaknya mungkin takut handphone dia ke ataupun mungkin takut San. Jadi mungkin takut. Ustaz lasting 10-6 minit tadi masa nak masuk tu. Lepas tu Ustaz tengok lama. Betul. Benar. WhatsApp pun dia tak balas. Mungkin okey tak apa dah. Tak apalah macam tu lah kot rasanya. Kan kata semua habis bateri serentak kan. Mungkin lah kot agaknya kan sekali dengan phone sekali. Kan pelik dah pula kan. Tak, memang pelik lah. Takkan cara handphone sekali bateri dia tak ada kot. Oh mungkin Ustaz dekat luar je. Tadi Ustaz pun tak pakai baju official. Okey, tak apa. Ustaz belum jeng-jeng lagi Kak Azhar Okeylah sahabat-sahabat semua, kita pun 10:08, tak apalah syukurlah Alhamdulillah, walaupun mana pun kita tak dapat juga, walaupun Ustaz tak ada penutup dia, tapi kita sampai ke ayat ayat ke 31 tadi berkenaan dengan jahim. Ustaz kenapa Ustaz sebut bahasa jahim tu kan, barulah kita tahu yang jahim tu sebenarnya kan peringatan untuk kita lah, bila kita jangan bermudah-mudah lah dalam melakukan dosa, bahawasanya malaikat neraka ni sentiasa mengintai untuk berdendam malaikat neraka berdendam dengan kita lah pada beri balasan pada kita apa saja dosa yang kita buat lah, seringan-ringan dosa kita buat pun na'udzubillah min zalik. Janganlah fikir pasal dosa, takut lah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Nampaknya saya terpaksa tutup majlis kita lah sebab Ustaz memang tak dapat dikontak. Ustaz memang masuk kontak sekarang ni. Tak apalah, kita stop dulu ya. Dengan itu kita encourage kita tafsir kafarah. Okay, terima kasih semua sahabat-sahabat semua, insyaAllah nanti esok pagi pula kita jumpa dengan sesi sirah. Mungkin topik yang bagus dan cantik, yang baik juga ke, yang best juga ke berkenaan dengan apa, mungkin berkenaan dengan Madu Rasul ke apa ke, insyaAllah nanti kita akan, nanti Liza akan masuk ke dalam nanti ya. Kita jumpa lagi insyaAllah semua. Terima kasih semua. Dengan itu saya akan kasih kita dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Jom kita. Terima kasih Syida. Sekali Syida tutup, Ustaz masuk. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Okay. Betul juga tu ya, Liza. Tunggu jap. Tunggu tengah jawab lagi lah kot. Kita Kak Syida nak call je. Try nak call. Dah call dah. Tak boleh nak call sebab Kak Syida pakai Zoom. Nak saya call ke? Saya try. Kan nak tutup je dah 11:30 dah ni. Update dalam WhatsApp aja apa-apa. Okey, tak apalah. Dan sebenarnya pun kan kita make a move lah. Kita make a move. Jom kita. Tak apalah macam rezeki kita banyak. Tapi rezeki kita banyak tu pun tak penuh ni. Penuh catatan kita ini. Alhamdulillah. Catatan amal kita pun penuh juga, insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi ya. Itu saya kasih kita. Terima kasih Kak Azhar. Jangan lupa malam nanti. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Malam ni ada Ustaz Leha, Syida. Petang. Ni 5:30. 5:30. Malam nanti Mawar. Mawar. Ya, malam ni Mawar. Ustaz Leha pukul